Sekarang ini kami masih lagi dalam proses menghantar barangan-barangan keperluan untuk kem-kem pelarian Syria. Seperti mana yang dapat tuan-tuan dan puan-puan lihat, bagaimana di sekitar kami salji turun dengan lebat. Tetapi keperluan mereka begitu mendesak, kami terpaksa menghantar kepada mereka pack-pack makanan, bahan-bahan keperluan untuk menahan diri mereka daripada kesejukan, minyak diesel, kayu api, yang mana ini adalah hasil daripada sumbangan yang diberikan oleh dermawan-dermawan daripada Malaysia, dan mereka mengucapkan jutaan terima kasih dan teruskan bersama dengan kami sehingga penghujung kempen kita, yang mana kita berikan sokongan. Sudah tentu mereka berkali-kali merasai sejuk lebih daripada apa yang kita rasa, kerana mereka hanya hidup di dalam kemah-kemah yang cukup nipis tanpa sebarang persediaan yang mencukupi. Ini akan membuatkan mereka berisiko kehilangan nyawa dan mengalami kesakitan yang cukup parah. Jadi teruskan bersama dengan kami, kita berikan sedikit harapan kepada mereka. Mereka cuba untuk selamatkan diri mereka daripada letupan. Sekarang kita cuba selamatkan diri mereka daripada kesejukan ini. Terima kasih. Teruskan ikuti bersama dengan kami. Itu dia, sukar nak dibayangkan ya, menjelang musim sejuk di negara Syria ni yang berdepan perang, lepas tu dengan COVID-19 lagi dan macam-macam isu berlaku kan. Jadi harap-harapnya dapatlah kita menyumbang sesuatu kan. Jadi bersama saya di petang, Assalamualaikum, Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan selaku pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Tadi dalam klip tadi Ustaz ya? Ya, betul. Allahu Akbar. Ustaz, boleh kongsikan secara generalnya situasi di Syria sekarang, penderitaan dengan COVID-nya, lepas tu dengan cuacanya. Sekarang situasinya, keadaannya macam mana? Mendesak teruk? Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali bila kita sebut tentang pelarian Syria, apa yang tergambar dalam diri kita seharusnya adalah penderitaan semata-mata. Sebab mereka hidup dulunya ketika mana saya belajar di sana, saya kita dibantu ketika mana kita susah, dianggap sebagai keluarga sendiri. Tetapi hari ini apabila kami pergi dan tengok dan duduk dengan mereka di dalam kemah-kemah mereka, mereka menangis kerana kita faham bahasa mereka. Mereka boleh ceritakan dengan lancar apa yang mereka rasa daripada penderitaan. Bayangkan dulu kita kata kehidupan mereka ada pendapatan yang stabil, hari ini fakir, di bawah tahap fakir. Dulu mereka ada tempat yang dapat memanaskan diri mereka, sekarang kesejukan semata-mata. Dulu anak mereka ada pendidikan, sekarang tanpa pendidikan. 90% daripada anak-anak yang berada di camp, mereka tidak ada langsung pendidikan yang kita kata itu merupakan sesuatu keperluan asas. Dan kesejukan di sana ketika mana saya duduk dan kita fikir, kita beli pakaian daripada Malaysia untuk persediaan di sana yang boleh tahan sehingga minus 20 darjah. Tapi ketika mana kita duduk di sana, itu pun masih sejuk, dan kita tak boleh bayang bagaimana mereka nak menghadapi setiap hari dengan kesejukan yang macam itu, dengan anak-anak yang masih belum faham apa makna kesakitan dan kesejukan, dan mereka akan tanya kepada ibu bapa mereka, kenapa hidup kita begitu susah dalam keadaan yang macam ini. Baik Ustaz, dari segi sebagai sebuah NGO, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ni, apa perbezaan dengan NGO-NGO lain dari segi penghantaran bantuan sebagainya? Okey, biasanya kita punya tujuan samalah, untuk meringankan bebanan dan penderitaan pelarian Syria. Cuma dari sudut ada beberapa perbezaan. Yang pertama, ada sebahagian NGO yang tumpukan kepada pendidikan, dan ada sebahagian NGO kumpulan sasaran mereka di tempat sekian dan NGO lain di tempat sekian. Tetapi kami di Peduli Insan, kita tak tahulah apa yang NGO lain punya kita kata peranan, tapi kita faham bahawa tujuan dan sumbangan itu sampai, kita percaya dan kita lihat sendiri. Cuma dari sudut kami, kita percaya bahawa kami menganggap bahawa pelarian Syria ini adalah keluarga kami. Ketika mana kita berkomunikasi dengan satu bahasa, kita hidup dengan mereka dan kita tahu bagaimana adat mereka. Ketika mana kami melayan dan kami membantu, bukan kami melayan seperti orang lain yang cuba melayan
kita kata yang memerlukan bantuan, tetapi kami layan sebagai ahli keluarga yang betul-betul memerlukan kepada bantuan ahli keluarga yang lain. Ya, maksudnya begitu dekat di hati. Ya, benar. Ustaz ni pernah menuntut pengajian di Syria. Baik, kalau dipaparkan di Facebook Peduli Insan Malaysia ni, difahamkan ada ditunjukkan gambar-gambar penderitaan dan sebagainya. Ustaz boleh ialah nak bagi faham kepada penonton kita ni, bakal penyumbang ni, tentang sejauh mana mendesaknya situasi, sebab musim sejuk ni difahamkan sampai boleh membawa maut. Betul. Pertama sekali, bilangan yang maut ketika mana musim sejuk yang lalu memang tercatat banyak. Jadi kita kata bilangannya dah lebih puluhan orang dalam satu musim, dan dalam masa yang sama apabila kita sebut tentang keperluan, kita hanya boleh gambarkan sebahagian daripada kita kata kedahsyatan apa yang berlaku, tetapi hakikatnya yang berlaku itu di luar kemampuan kita untuk kita sampaikan. Begitu teruk dan begitu kita lihat mata mereka, kita tangisan yang keluar sebab kita tak mampu nak bayangkan betapa dahsyatnya kita kata penderitaan dan kesusahan, kefakiran yang mereka hadapi selama ini. Ustaz, sekarang ni ada dijalankan kempen lah ataupun ni, mungkin Ustaz war-warkan package-package yang tersedia untuk penyumbang. Okey, baik. Kempen kita sekarang ni kita cari perkara-perkara yang boleh kita menyelamatkan mereka yang paling asas. Yang pertama sekali kita kata pemanas. Pemanas dari sudut heaternya sendiri dan bahan bakar daripada minyak diesel dan kayu api. Begitu juga dengan pakaian dan makanan. Ketiga-tiga benda ni adalah perkara yang paling utama, yang sangat-sangat diperlukan, yang tak dapat nak elak daripada kehidupan mereka setiap hari. Okey, Ustaz lihat adakah sumbangan dari Rakyat Malaysia ni betul-betul akan jadi satu nikmat yang tidak terhinggalah bagi sangat benar. Sebab kita faham kadang-kadang bagi kita RM5 yang kita makan mungkin satu hidangan pun belum mampu kita bayar dengan RM5, kita perlu RM10, RM15. Tetapi orang Syria RM5 untuk satu hari makanan mereka. Jadi kecil pada pandangan kita, besar nilai dia dari sudut penggunaannya. Jadi apa yang cuba saya nak sampaikan, bahawa jangan kita fikir bagaimana sumbangan kita itu kecil ataupun banyak, tetapi kita kena faham bahawa nikmat yang mereka rasa, nilai bagi mereka adalah menyelamatkan mereka daripada kematian, menyelamatkan mereka daripada risiko kesakitan dan kecederaan yang berlaku. Betul, sebab ini melibatkan nyawa juga, Ustaz. Betul. Jadi Ustaz, war-warkan saya, Ustaz, package apa yang perlu rakyat Malaysia bantu, yang prihatin ni, sebab kita nak peduli saudara mara kita di Syria ni, Ustaz. Betul. Dan saya merayulah kepada semua, jangan kita melihat jauhnya mereka sebagai sesuatu alasan untuk kita tak membantu. Tetapi kita lihat bahawa kita ini dan mereka adalah saudara, dan ketika mana kita sebut saudara dan ketika mana mereka sakit, kesakitan itu turut kita rasai. Ketika mana anak mereka menderita disebabkan kesejukan itu, derita itu dirasai oleh kita seakan-akan anak kita. Jadi saya merayu kepada semua, marilah sama-sama kita bantu mereka, insya-Allah, dan kita ringankan beban, kita tanggung bersama beban ini, insya-Allah. Insya-Allah. Teman-teman, hari ini hari Jumaat kan, so eloklah kita sama-sama bersedekah menginfakkan harta kita kepada mereka yang memerlukan. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim. Terima kasih juga atas perkongsian tentang penderitaan rakyat Syria lah. Semoga sama-sama kita dapat bantu. Okey. Baik, kita berehat seketika, kita jumpa balik selepas ini dalam Assalamualaikum.